A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya senya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah kurnia dan belas ihsan daripada Allah, ditempatkan kita di tempat yang baik, dalam majlis yang baik, dengan niat yang baik. Mudah-mudahan menjadi asbab kita mendapat kebaikan di dunia dan juga di akhirat insya-Allah ta'ala. Saya muliakan Anda Tuan Pengurusi Surau An-Nur, Saf Kepimpinan Ahli Jawatan Kuasa, para tuan-tuan imam, para asatizah, para jemaah, tuan-tuan haji, perempuan hajah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali kita rafakkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dipilih kita daripada kalangan umat Islam yang mana diberikan rahmat dan nikmatnya dapat hadir ke tempat-tempat yang baik, tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seperti mana yang termaktub dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabi ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi, tempat yang paling dicintai oleh Allah di atas muka bumi ini iaitu masjid-masjidnya, yakni tempat yang mana dijadikan di tempat itu sembahyang 5 waktu secara berterusan. Maka termasuklah yang kita ceritakan, yakni surau-surau yang dijadikan sembahyang 5 waktu berterusan dalamnya. Tempat itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tempat yang tidak disukai oleh Allah adalah pasar-pasarnya, yakni ada syarahan yang panjang berkenaan dengan itu. Dipilihnya kita untuk menunaikan sembahyang secara berjemaah. Berkata baginda Nabi SAW dalam hadis yang lain, salatul jamaah tafdhulu salatul fadhi bi 27 darajah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, siapa yang sembahyang, yakni siapa yang sembahyang secara berjemaah, baginya pahala umpama dia siapa yang sembahyang berjemaah, pahalanya melebihi orang yang sembahyang sendirian dengan 27 kali ganda pahala. Mafhum hadisnya 27 kali ganda pahala. Tak boleh kita nak kiaskan seperti kalau sembahyang sendiri dapat RM1, sembahyang berjemaah dapat RM27. Itu satu perumpamaan yang tak tepat, bahkan salah. Kalau RM1 dengan RM27 tu nampak sikit sangatlah. Tapi yang dimaksudkan 27 kali ganda itu, kata ulama, 1 kali ganda itu memenuhi ruang antara langit dan bumi. Dari 27 kali ganda, bayangkan betapa besarnya pahala. Sembahyang yang sama, bacaan yang sama, rakaat yang sama, jumlah rokok yang sama, jumlah sujud yang sama, bezanya sendiri-sendiri ataupun berjemaah, pahalanya dibezakan oleh Allah. Itulah karunia Allah kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian insya-Allah kita sebentar lagi kita menunggu waktu Isyak. Kita mengisi dengan perkara-perkara dengan niat untuk meraih redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila masuk waktu Isyak, kita sembahyang Isyak berjemaah jika diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, man shalla Isyak fi jamaah faka'annama qama nisfal lail, wa man shalla subuh fi jamaah faka'annama shalla al-laila kullah, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi, siapa yang sembahyang Isyak berjemaah, bagi dia pahala umpama dia bangun separuh malam. Siapa yang sembahyang subuh berjemaah, pahala dia ibarat dia bangun sembahyang seluruh malam. Ini kurnia ni bukan untuk siapa? Untuk umat Nabi Muhammad SAW. Sebab itu disebutkan umat Nabi Muhammad ini kelebihan, antara kelebihan umat Muhammadiyah, thawabun azim li amalil qalil, pahala yang besar untuk amal yang sedikit.
diberikan kurnia ini kepada umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sebab itulah sehinggakan perkara yang kecil yang kita buat tapi diberikan ganjaran yang besar. Antaranya, banyak antaranya Nabi sebutkan ruk'atan bisiwa khairun min sab'ina ruk'ah bighairi siwa. Nabi kata sembahyang kamu bersiwak, sembahyang 2 rakaat dengan menggunakan siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Tengok kat situ perbezaan dah. Ini adalah kelebihan-kelebihannya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berada di tempat yang baik, dalam majlis yang baik, suka untuk sama-samalah kita bermuhasabah diri, kemudian untuk kita mengingati Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan cuba untuk kita menyebutkan perkara-perkara yang mudah-mudahan dengan apa yang kita sebut ini meraih redha Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin untuk kongsikan di ruang yang ada untuk pengajaran bagi diri saya sendiri dan juga bagi tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah yang mendengarnya. Ada satu, bukan satu, tapi dalam satu bentuk nasihat yang disampaikan, yang diceritakan, yang telah dituliskan, diwasiatkan kepada kita oleh satu orang alim ulama yang bernama Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Imam Sufyan Ats-Tsauri satu orang namanya yang tidak asing lagi. Bila kita buka dalam sebahagian besar kitab-kitab, kita akan jumpa nama Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sebelum kita masuk kepada nasihat dia, yang mana nasihat dia itu khas untuk saya yang berkata-kata dan tuan-tuan yang mendengar, kita tengok sikit tentang Imam Sufyan Ats-Tsauri, bagaimana dapat nama belakang Ats-Tsauri itu. Ats-Tsauri itu kalau kita lihat dalam kalimah bahasa Arab, mengikut satu riwayat lah, ada satu riwayat yang lain, satu riwayat mengatakan Ats-Tsauri itu maknanya adalah lembu. Jadi kalau nama orang kita buh lembu, kalau orang panggil lembu kat kita, kita tak berasa seronok. Kalau orang panggil tokai lembu, berasa okey lagi lah, orang kata berasa sedap sikit lah tokai lembu, kalau sungguh dia tokai lembu. Tapi kalau orang panggil lembu kat kita, boleh naik angin, boleh marah, bahasa itu macam satu ejekan pula. Jadi main mana yang perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri ni main daripada mana? Iaitu disebutkan satu hari Imam Sufyan Ats-Tsauri masuk dalam rumah Allah untuk menunaikan salat. Ketika masuk dalam rumah Allah Ta'ala, ketika itu masuk dalam masjid dalam keadaan agak tergesa-gesa, lalu melangkah masuk ke dalam rumah Allah, ke dalam masjid dengan kaki kirinya. Bila masuk dengan kaki kirinya, akhirnya dia sedar yang dia tadi sebab nak cepat masuk masjid kaki kiri, sedangkan sunnah yang diajarkan Nabi masuk masjid dengan kaki kanan ataupun dengan yang kanan. Wa kana Nabi SAW yuhibbut tayammun. Nabi itu adalah orang yang suka berkanan-kanan dahulu. Maka bila dia sedar itu, dia keluar balik, masuk semula. Allah Rabbi. Ini orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, mana benda yang kecil bagi orang yang awam macam kita, tapi ianya besar bagi orang yang di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin ada sebahagian daripada kita yang bila kalau tak semayang duha tak rasa apa lagi. Kalau orang tak semayang tahajud mungkin tak rasa sangat bersalah dia lagi, asalkan subuh jangan tinggal. Kalau tak semayang ba'diyah qabliyah tu mungkin rasa biasa lagi. Tapi bagi mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, perkara itu mereka anggap benda yang besar, seakan-akan ianya satu dosa yang sangat besar, kerana mereka meninggalkan perkara yang boleh bawa mereka dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Imam Sufyan Ats-Tsauri merasakan dirinya sangat-sangat terhina, merasakan bersalah, maka dia gelarkan dirinya Tsaur, iaitu yang digelarkan dengan lembu. Dia sendiri panggil dirinya lembu. Bukannya maksudnya Sayyidina Muhammad, bukannya orang kata benda ini kita cerita pasal hukum hakam, tidak. Ini kita cerita tentang bagaimana martabat mereka yang berada dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Imam Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan ada nasihat yang sangat indah yang diambil oleh banyak daripada alim ulama kita, dimasukkan dalam kitab-kitab. Antaranya yang insya-Allah untuk sama-sama kita kongsikan, asyaratul asya minal jafa, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kenapa pentingnya benda yang nak disebutkan ini? Kerana benda ini berkait dengan satu benda yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apakah itu? Iaitu ala wahyal qalb. Yang ni yang disebutkan oleh Nabi yang dipandang oleh Allah, iaitu hati. Kita bicara berkenaan dengan hati adalah satu benda yang sangat pelik. Sebab itulah qalbun itu benda yang berbolak-balik. Bila kita baca doa ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, pasal hati itu dia berbolak-balik. Sekejap macam ni, sekejap macam ni, itulah hati kita. Sekejap sedih, kejap marah, kejap seronok, kejap itu. Jadi hati ni penting sebab ia adalah tempat untuk kita
meletakkan segala-galanya, dan ia adalah tempat yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila baiknya hati, maka baiklah keseluruhannya. Dan nasihat ini disebutkan adalah kerana apa? Ini nasihat yang disebutkan di dalam kitab Musalli ala Sayyidina Muhammad, dalam syarah kepada Arba'in Nawawiyah, iaitu disebutkan kama dzakarahu Syekh Muhammad Sa'id Al-Burhani fi kitabih Al-Wasiyah Al-Mawjuzah Al-Mujizah, minta maaf, Asyaratul Asya' minal Jafa', 10 perkara yang dapat mengeraskan hati. Mungkin saya tak dapat sebut semualah, kalau ada izin Allah mungkin kita sebut lagi di waktu lain kalau ada rezeki daripada Allah. Kita tengok takat mana yang kita boleh sebut, kita sebut. 10 perkara yang menyebabkan kerasnya hati. Kerana apa disebutkan ubat ini, disebutkan perkara-perkara ini oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri? Kerana bila hati seseorang itu telah menjadi keras, bermakna maka terhijablah ia daripada dimasuki cahaya iman, dimasuki cahaya ilmu, dimasuki hidayah Allah Subhanahu wa taala, tidak akan masuk petunjuk daripada Allah. Maka itulah yang menyebab terhijabnya hati itu, kerana telah kerasnya ia. Maka cara untuk kita menyelamatkan hati supaya tidak keras, kerana bila keras apa sahaja yang dinasihati kadang-kadang hati tolak, apa sahaja yang disampaikan boleh ditolak, apa walau siapa pun kita. Salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan kita katakan apa yang kita sebutkan ini untuk mereka yang mungkin kita anggap bukan ahlul masjid, bukan ahlul surau. Hatta orang yang mengaji agama pun silap-silap boleh terjerumus ke dalam kerasnya hati bila dia tak jaga dengan benda ni, sebab benda ni bahaya. Maka apakah yang pertama? Yang pertama kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, rajulun aw imra'atun yad'u li nafsihi wa la yad'u li walidayhi wa lil mu'minin. Satu orang, baik laki-laki maupun perempuan, yang mana mendoakan dirinya sendiri. Bukan dia tak baca doa, dia baca doa. Ini cerita ni pasal orang yang baiklah, dia baca doa, bagus dah. Wala yad'u liwalidayhi, tapi dia tidak mendoakan kedua ibu bapanya, wala lil mu'minina wal mu'minat, dan tak mendoakan untuk umat Islam yang lain. Maka ini adalah asbab untuk jadi hati keras, asbab akan terkerasnya hati itu, kerana berdoa untuk diri sendiri, alhamdulillah dia baca, tapi dia tidak mendoakan kedua ibu bapanya ataupun doa kepada orang-orang Islam yang lain. Maka sebab itulah doa yang dibacakan, Allahumma ighfir lana dhunubana wali walidina, itu doa daripada Al-Quran yang mana kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga cantiknya kalimah bahasa Arab itu. Bila kita baca doa seorang-seorang, kita sebut Rabbighfirli wali walidayya. Bila kita baca doa ramai, Allahumma ighfir lana dhunubana wali walidina. Apa perbezaan antara wali walidina dengan wali walidaina itu? Wali walidaina kedua ibu bapa kami, wali walidina ibu bapa kami, dan yang ke atas sampai atas. Cantiknya kita dalam bermuamalah, dalam kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan orang kata mendoakan mereka-mereka yang di atas. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Manakala yang kedua, yang jadi hikmah daripada apa yang kita sebutkan yang pertama tadi, bermakna dia bila minta dengan Allah, dia minta untuk diri dia sendiri banyak, tapi dia tak ada perasaan untuk minta kepada orang-orang lain. Padahal dia tak rugi apa-apa, mulut je. Lainlah kalau doa kena baca, kena bagi duit. Ya, kalau nak baca doa nak kena bayar, tak. Salli ala Sayyidina Muhammad. Yang dikatakan berdoa ni, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, Nabi sebutkan antara doa yang mustajab, doa zahril ghaib, doa di belakang orang itu. Itu antara doa mustajab, Nabi kata. Bukan kita pergi belakang dia, kita baca doa membuih kat belakang dia gitu. Tapi maksudnya tanpa diketahui tuan punya badan. Tuan punya badan tak tahu kita doa kat dia. Pasal apa mustajab doa ini? Kerana disebutkan dalam hadis, bila kita doakan si fulan bin si fulan, yang mana dia tidak tahu tentang doa itu, tapi kita doa kepada Allah dengan hati yang hadir, dengan niat yang ikhlas, dengan doa yang ikhlas, ketika itu malaikat mengaminkan doa. Malaikat kata walaka mithluh, dan kepada engkau juga. Bila kita doakan, ya Allah murahkan rezeki ini, murahkan rezeki sahabat aku, malaikat kata dan murah rezeki engkau juga. Tu yang pasal-pasal kadang-kadang tu, bila seseorang tu berdoa pada orang lain, Allah kabulkan dia dulu lebih cepat daripada orang yang dia doakan. Pasal apa? Pasal dia ni malaikat yang aminkan dia. Malaikat doakan untuk dia. Kawan dia dapat doa dia, tapi dia yang mendoakan tu dapat doa malaikat. Dengan syaratnya beritahu kat kawan tu pula. Esok kokoklah kawan tu memang dapat rezeki murah betul, kita pun pergi telefon dia. Hantar tak?
ikutkan ni aku yang baca doa ni 3 malam aku baca betul-betul. Nah, tak payah habaq lah. Kan tak payah bercerita. Kita nak bertinggal ikhlas ni tak payah habaq. Cukup kita senyap-senyap sendiri cukup dah. Mudah-mudahan Allah terima doa tu. Pasal apa? Dia bukan masalah Allah bagi ke tak bagi, hak tu bab tu bukan kerja kita dah. Kita serah pada Allah Taala. Tapi babnya bila kita angkat tangan, tadah tangan, bila kita merayu ya Allah tu, itu ada sifat ubudiyah, sifat kehambaan dengan Allah tu. Hak tu yang kita nak tu. Sebab tu dikisahkan nanti di akhirat, bila mana ada nama-nama yang dipanggil ke syurga, sehingga ada satu orang dipanggil ke syurga, dimasukkan dalam syurga, maka dia minta kepada malaikat untuk melihat segala pahala-pahalanya ataupun melihat amalan-amalannya lah, ganjaran yang dia buat di dunia dulu. Dia nak tengok. Bukan dia tak puas hati, dia dah masuk syurga ni, tapi dia nak tengok. Orang kata ahli syurga dia boleh minta apa saja, ahli syurga ni. Lalu bila dia minta, ditunjukkan kepada dia pahala dia lah, ganjaran yang dia dapat. Maka dia lihat satu ganjaran yang sebesar, orang kata yang setinggi gunung. Maksudnya besar sangat, banyak sangat ganjaran tu, sehingga dia sendiri rasa pelik. Ini semua amalan aku. Ya. Amalan aku ni, dia kata. Ini amalan-amalan kamu, malaikat. Lalu dikatakan dia sendiri sedar yang dia ini orang yang biasa. Maksudnya dia buat perkara yang wajib, dia tak tinggalkan yang wajib. Jadi orang kata benda yang biasa lah. Nak kata sembahyang sunat banyak pun dok sangat. Dia buat yang wajib, yang penting dia tak buat yang haram. Jadi dia rasa macam ini banyak sangat ni. Dia rasa macam tu lah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bukannya dia tak setuju. Kan orang kata teruk lah, kalau tak setuju dah masuk syurga, nak tanya, nak tikai lagi kan, kena keluar kan. Tak lah kan. Jadi bila dia kata begitu, malaikat pun bagi tahu kepada dia, ini semua pahala-pahala daripada semua doa-doa engkau yang tak makbul di dunia, Allah ganti dengan pahala di akhirat. Tengok maha karimnya Allah, maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Allah tak zalim. Bila Allah tak bagi, yang penting bila kita ya Allah, pahala dapat dah. Pahala dapat dah, cukup dah. Bila kita ya Allah, kita ni disuruh meminta. Tapi Allah nak bagi tak bagi, itu bukan tugas kita. Jangan pula kita Allah suruh minta, kita minta tak bagi pula, itu bukan tugas kita dah. Tugas kita minta. Allah kata ud'u, Allah kata minta, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Minta, aku akan bagi, aku akan tawab, aku akan tunaikan. Tapi yang Allah nak bagi itu, Allah akan bagi yang terbaik untuk kita. Kalau sekiranya yang terbaik tak dapat, maka itulah sebenarnya kurniaan. Kurniaan dia adalah tak dapat itulah, sebab Allah akan bagi yang terbaik. Sekiranya Allah tahu itu terbaik, Allah akan bagi. Kalau Allah tak bagi, bermakna yang tak bagi itulah yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Manakala yang kedua, rajulun qara'al Quran wala yaqra'u fi kulli yawm. Disebutkan dekat sini mi'atu ayah. Seseorang yang pandai membaca Al-Quran, lalu dia tidak membaca Al-Quran setiap hari, sekurang-kurangnya 100 ayat. Jadi disebutkan banyaklah, ada sebahagian ulama menyebutkan bukan 100 ayat. Walaupun maksudnya kalau dalam dia ni pandai baca Quran, dalam sehari tak baca walaupun sikit ayat. Tak sebenarnya 100 ayat nak kena kira, betul yang penting lepas 1 ayat je. Dia tak baca, maksudnya dia memang tak baca lah, padahal dia tahu baca Quran. Orang yang tak tahu baca pula bersungguh-sungguh nak baca. Dia bila dah pandai baca, tak baca pula. Allah Rabbi. Al-Quran akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Bukan kita sebut, bukan siapa-siapa sebut, bukan ulama sebut. Ini daripada hadis Nabi SAW, akhir zaman nanti Al-Quran akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Bagaimana Al-Quran diangkat? Dikisahkan bagaimana Al-Quran diangkat. Kita jangan bayangkan Al-Quran tu mungkin hilang ke, mungkin terhapus ke, mungkin ada orang bakar ke. Bukan. Al-Quran yang katakan terangkat itu, Al-Quran yang diangkat oleh Allah, sehingga satu hari nanti di akhir zaman, seseorang bila mengambil mushaf Al-Quran, bila dia buka Al-Quran, yang tinggal helaian kertas kosong, tak ada satu ayat pun daripada Al-Quran. Maka beruntunglah mereka yang dekat dengan Al-Quran, sehingga nanti Al-Quran akan datang bagi syafaat dalam kubur dan hari akhirat untuknya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang yang mana membaca Al-Quran, Nabi sebut dalam hadis yang jelas mengatakan pahala untuk orang baca Quran ini, bila dia baca alif lam mim itu, dia mendapat 10 pahala, bukan untuk alif lam mim, tapi dia mendapat untuk alif lain, lam lain, mim lain. Jadi bayangkan pahala yang dia dapat bila mana dia baca Al-Quran, pahala yang dia dapat bila dia menyebut ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bila kita baca Al-Quran, ulama membahagikan berbeza pahalanya. Baca lain, ingat lain, tengok lain, dengar lain. Jadi ini bukan satu benda yang biasa. Hatta disebutkan bila kita tengok Al-Quran pun dapat pahala. Tapi bukanlah jadikan untuk alasan untuk tengok saja hari-hari, tak baca. Tak kena juga. Dia ada 5 benda tengok dapat pahala. Pertama, tengok Al-Quran.
Kemudian tengok Kaabah. Ketiga tengok wajah ibu ayah. Yang keempat tengok wajah pasangan, maksudnya suami isteri yang sah. Kelima tengok wajah ulama. Tengok tu, maksud tengok tu bukan tengok bagi orang kata tengok besar hidung, bukan tengok gitu. Nak kata tengok tu maksudnya tengok dengan takjub. Bila tengok ayah dia tu, Allah, inilah ayah aku dulu ni yang duk cari makan, cari duit sampai habis tangan tu, pecah-pecah tangan cari rezeki. Tengok gitu, tengok dengan takzim, tengok dengan mengagungkan. Bukan tengok ayah aku gini, tua dah, kulit dah kepak. Bukan tengok maksudnya menilai dia daripada zahir dia. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Al-Quran tu bila tengok dapat pahala. Tapi tak jadikan alasan dia pun tengok saja gitu. Tidaklah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Manakala yang ketiga. Yang ketiga, rajulun dakhala al-masjid wa kharaja wa lam yusalli raka'atain. Seseorang yang masuk ke dalam rumah Allah, malam masjid, dan kemudian dia keluar tapi dia tidak menunaikan semayang sunat 2 rakaat. Paling-paling tak singgah lasat 2 rakaat buat semayang sunat tahiyatul masjid, ataupun semayang sunat wudu. Yang penting bila dah masuk masjid tu singgah sat semayang sat. Melainkan ada kecemasan, tak apalah. Ini untuk maksudnya nasihat umum. Kadang-kadang dia singgah masjid, dia dah jarang main masjid, tu pun singgah pasal tak tahan sakit perutnya. Dah bila singgah sakit perut, dah masuk guna tanda Allah, dah kena ayak dah pun, basuhlah tangan, ambil basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki, semayang sunat 2 rakaat sat je sebagai tanda syukur pada Allah Ta'ala. Duk celup-celup dalam poket ada RM1, buhlah sikit, orang kata kan. Maksudnya apa? Sebagai tanda syukur, bukan wajib buh dah, tapi tanda syukur kita pada Allah Ta'ala. Dulu lagi hebat. Dulu tak tahu mungkin kat sini macam mana. Kalau dulu kan kita sebagian surau-surau masjid kita ada kolah. Dulu orang kalau nak berubat dia pergi ayat kolah. 7 kolah daripada masjid yang berbeza. Nak berubat dulu, dah pergi ambil ayat kolah tu, kotlah nak bos kupang 2 dalam tabuh, pergi ambil balik macam tu, sembahyang pun tak 2 rakaat. Paling-paling tidak orang kata tanda syukur. Minta maaf, bukan kata wajib boh dak, kita katakan tanda syukur, itu sahaja. Niat kita tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati tuan-tuan ya. Jadi masuk masjid ni paling-paling tidak semayang tahiyatul masjid, semayang hormat masjid. Pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semayang sunat, masuk masjid semayang sunat. Melainkan ada kecemasan. Manakala yang keempat, warabi' rajulun yamurru 'alal maqabir wa lam yusallim 'alaihim walam yad'u lahum, iaitu mereka yang melalui kawasan perkuburan dan tidak mendoakan, tidak mengucapkan salam kepada ahli kubur maupun mendoakan ahli kubur. Jadi sunat bila kita lalu ke kawasan kubur itu assalamualaikum ya ahlad diyarul mu'minin antum sabiqun wa nahnu lakum lahiqun, ataupun assalamualaikum ya ahlul kubur pun jadi dah. Ataupun doa tak apa ke tak ingat pun, doa Melayu pun tak apa. Paling-paling ringkas Al-Fatihah untuk mereka. Al-Fatihah. Dia tak gaduh berhenti sebenarnya, tak payah berhenti pun. Kalau kita lalu tu kita nampak kosong kubur, jadi biasakan amalan itu. Masa kami di Hadramaut, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kebiasaan orang sana lalu kubur aja, siapa pun dia, ustaz kau bawa teksi kau, lama kau orang biasa kau, lalu kubur Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah saja baca lah kan, Alhamdulillah tu dia berhabis lah kan, Al-Fatihah saja tak edit kan. Jadi Al-Fatihah tu bakat baca ramai-ramai lah. Jadi benda tu jadi kebiasaan, lalu kubur je Al-Fatihah, tak berhenti pun. Bukan nak kata kita lalu ke depan nampak kubur, parking pula buka tingkap Al-Fatihah gitu, suara kepala, tak lah. Yang penting kita Al-Fatihah tu, insya-Allah nanti Allah gantikan dengan apa? Bila kita meninggal orang lain doakan kita macam tu juga, insya-Allah. Itu yang kita harapkan sebenarnya, kita harapkan bekalan. Ya, kita harapkan bekalan. Mungkin ada yang mengatakan, bukankah kalau dah meninggal tu terputusnya amalan kan? Kan jadi idza mata ibnu adam inqata amalu illa min thalas. Terputusnya bila matinya anak Adam tu, terputusnya amalan-amalan kecuali 3 perkara je boleh. Sedekah jariah, ilmu dimanfaatkan, amal-amal soleh, anak-anak soleh yang mendoakan. Jadi kita tak payahlah kot nak sampai-sampai lagi dah. Yang terputus amalan si mati. Yang baca Fatihah kita yang hidup. Jadi tak ada kaitan dengan si mati. Yang baca Fatihah tu kita ke si mati? Kita. Jadi kita minta Allah sampaikan. Cukup tak ada berapa bahasan sampai tak sampai dah. Kita minta Allah sampaikan. Allah nak sampai, Allah sampai. Allah tak mau sampaikan pun itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting yang baca dapat pahala baca Quran.
Baik tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jadikan itu sebagai satu kita punya kebiasaan. Lalu kubur je Al-Fatihah. Lalu kubur je ucap Assalamualaikum. Jadikan macam tu. Sebab apa? Disebutkan dalam kitab Allah salli ala sayyidina Muhammad Usul Rizqi fi usul rizqi, Imam Suyuti rahimahullah taala, tentang kisah bagaimana satu orang yang minta maaf saya silap sebut. Bukan dalam kitab itu, dalam kitab lain, dalam kitab tafsir surah Qul Huwallahu Ahad. Tafsir surah Al-Ikhlas dikarang oleh Al-Fadhil Ustaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah saya tak ingat nama ustaz tu. Ada di Kuala Lumpur juga ustaznya. Nama saya tak ingat. Jadi Azhari hafizahullah taala dalam kitabnya beliau menyebutkan apa? Tentang bagaimana kisah satu orang ulama yang membaca Qul Huwallahu Ahad suratul Ikhlas dalam atas kubur. Bila baca akhirnya dia tertidur. Dalam tidurnya itu dia bermimpi dia duduk dengan halaqah bersama ahli kubur. Jadi dia tanya dengan ahli kubur, kita dah mati, aku dah mati ke mana? Belum, dia kata. Ini kamu tengah buat apa? Kami tengah membahagi-bahagikan pahala kerana ada orang menghadiahkan suratul Ikhlas kepada kami. Bermakna misalnya ala Sayyidina Muhammad, ya memang benda itu benda yang gaib, tetapi kita minta kepada Allah bila kita membacakan doa kepada mereka, mudah-mudahan Allah sampaikan insya-Allah. Manakala yang kelima, rajulun aw imra'atun nazala fi mahallatihi ma'alimun wa lam yadhhab ilahi ahadun liyata'allama minhu syai'an minal ilmi. Seseorang yang mana datang ulama di tempatnya, turunnya orang alim di tempatnya, dan dia tidak pergi untuk mengambil faedah ilmu daripadanya, maka itu juga menjadi asbab kerasnya hati. Kita hari ini syukur alhamdulillah. Zaman dulu zaman ayah-ayah lah, dekat sini yang best ayah-ayah yang lebih masalah ala Sayyidina Muhammad, maksudnya lebih awal daripada kami ni yang anak-anak, maka lebih awal mengetahui bagaimana orang-orang dulu dalam mereka nak menuntut ilmu, mencari ilmu, mereka perlu keluar daripada tempat mereka pergi cari alim ulama. Maka diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesempatan hari ini, ulama-ulama hari ini bergerak pergi ke tempat-tempat untuk menyampaikan ilmu. Maka dipermudahkan Allah Taala kepada kita pergi kepada dia untuk ambil istifadah, duduk bersama mereka, mendapat barakah daripada Allah walaupun sekejap. Itu lebih aula daripada kita duduk dengan mereka yang tidak dapat apa-apa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini banyak ulama-ulama, alim ulama kita yang masih ada, dan kita tahu memang banyak ulama-ulama yang semakin hari semakin banyak yang meninggal dunia, seorang demi seorang diambil oleh Allah Ta'ala. Maka bila meninggalnya ulama-ulama ini bermakna hilangnya permata-permata daripada bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita mengharapkan Allah gantikan dengan ulama-ulama yang lain. InsyaAllah akan lahirnya ulama-ulama yang lain, tetapi purenya, tetapi apa masalah ala Sayyidina Muhammad, padatnya ilmu seperti mana ulama-ulama terdahulu, tidak akan sama dah. Seperti itulah yang dikisahkan oleh almarhum Syekh Fahmi Zamzam rahimahullahu taala dalam kausiah dan dalam ceramahnya berkenaan dengan tanda akhir zaman diangkatnya ulama, dan beliau juga telah diangkat oleh Allah Taala, sedangkan beliau adalah satu orang alim yang Allah kurniakan kepada bumi mertuah kita, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Taala. Manakala yang seterusnya, yang ini mungkin yang terakhir yang saya sebut pada malam inilah, sebenarnya bukan yang terakhir daripada bab yang 10 ni, tapi yang terakhir saya sebutkan, dan kebetulan ia berkena dengan situasi kita pula, iaitu antara yang perkara yang menyebabkan kerasnya hati, syabun rajulun syab'an wa jaruhu ja'i'un wa la yu'tihi syai'an min ta'amih. Satu orang yang mana dalam keadaan kenyang, tetapi jiran-jirannya dalam keadaan lapar, dan dia tidak memberikan sedikit pun daripada makanannya untuk mereka. Ini antara sebab kerasnya hati. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Pasal apa? Pasal tidak ada satu sifat rahmah, kasih sayang bainal muslimin, antara orang Islam. Pernah satu kisah diriwayatkan bagaimana satu orang ulama hadis yang hebat, namanya Imam Abdullah ibn Mubarak. Ulama hadis hebat, satu orang alim. Beliau satu hari pergi haji. Selepas pergi haji apa semua, ni kisahnya ringkas kan, duduk dekat depan Kaabah. Bila duduk dekat depan Kaabah tu, dia melihat Kaabah. Bila dia melihat Kaabah, sebab tengok Kaabah tadi dapat pahala kan. Orang yang tengok Kaabah ni dia seronok. Pasal apa? Pasal bayangkan orang yang first time pergi umrah atau first time pergi haji, dia tengok Kaabah tu seronok, tak sangka dah, Allah ni nak tengok selama ni. Tapi kalau dah 5-6 kali pergi, selalunya dia rasa macam kemas sikit lah.
pi mana-mana pun sendiri, lepas tu sesat. Kan besok jadi macam tu lah kan. Saya dah besok sangat dah datang sini, Mekah macam rumah saya dah. Lepas tu sesat juga. Pasal Mekah dia pesat. Kan ada je dia punya pembaharuan dia, masya-Allah. Jadi bila tengok Kaabah tu dia seronok. Jadi bila Ibn Abdullah bin Mubarak tengok Kaabah, akhirnya dia macam seakan-akan macam terlelap lah, bukan dia tidur, macam terlelap gitu. Macam orang kata nak tidur tak tidur lagi, antara dua tu. Lalu dia terdengar macam satu suara yang berkata-kata. Suara tu mengatakan, haji tahun ni seorang pun Allah tak terima. Tapi disebabkan satu orang, barakah dia, disebabkan dia ini, Allah terima semua pahala haji tahun tersebut. Lalu dia pun tersedar. Tapi disebutlah nama sekian-sekian. Jadi dia pun dengar, dia pun cari siapa yang bercakap. Maka dia tak dapat. Ini benda-benda di depan Kaabah di Mekah, Madinah biasalah. Kita kadang-kadang benda-benda yang pelik ni memang selalu berlaku. Cuma jangan jadikan itu mesti. Misalnya ala Sayyidina Muhammad kan, jangan jadikan tu benda pasti. Macam orang kata, betul ke orang cakap kalau pergi Mekah, saya tak mau pergi Mekah, takut pasal ramai cerita pergi Mekah, sampai Mekah tak nampak Kaabah. Macam mana tak nampak, saya kata? Memang tak ada betul kalau cerita ramai tak nampak, dia kata. Wallahu alam, saya kata Allah nak bagi jadi, Allah jadilah. Kan, tapi janganlah dia kata tak, pasal berita turun-turun airport tu tak nampak Kaabah, jauh lagi airport dengan Mekah tu. Bagi masuk masjid dulu. Masuk masjid nanti nampak kan. Kita terlalu ni sangat kadang-kadang banyak sangat dia penambahan. Tapi tak mustahil ada. Baik. Jadi dia dengar tu, engkau cerita dia pun lepas habis haji tu dia pergi cari. Maksudnya dia pergi cari siapa nama yang disebutkan. Dia pergi cari, akhirnya jumpa rumah orang biasa, bukan alim ulama, bukannya syekh, bukannya mufti, tidak, orang biasa. Dia ketuknya pintu, orang tu buka, dia kenalkan dirinya siapa, Abdullah bin Mubarak. Maka orang tu punya terkejut. Sebab apa? Sebab dia kenal nama tapi tak tahu rupa lagi. Inikah yang dikatakan Imam Abdullah bin Mubarak, satu orang ulama, datang rumah aku. Dia punya seronok, jemput masuk, jamu, layan apa semua. Ringkas cerita. Lepas tu dia pun tanya apa hajatnya. Dia pun ceritalah. Dia kata aku berterus terang. Dia pun cerita dia pergi haji, kemudian dia dengar haji tahun tu tak diterima semua, tapi disebabkan orang disebabkan awak inilah, disebabkan kau inilah Allah terima pahala. Menangis orang tu. Maka orang tu pun menceritakan, dia ni ceritanya dia orang biasa. Dia buat kerja tu, dia buat tukang jahit, dia jahit tu, dia buat benda-benda biasa. Dia kumpul duit puluh tahun nak pergi haji. Tahun tu duit dia dah cukup nak pergi haji. Bila duit dia dah cukup, jadi dia kemas-kemas barang apa semua lah. Kemas barang apa semua nak pergi haji. Malam tu isteri dia ni bau masakan jiran sebelah, ada bau sedap. Dia kata, isteri dia kata pada dia, bang minta sikit. Isteri dia tengah, orang kata macam ada keinginan lah nak makan, mungkin craving ke apa ya, macam tu kan. Jadi dia pun pergi minta. Bila dia minta, sebelah tu ada satu orang perempuan, ibu tunggal lah, maksudnya yang tak ada suami, ada anak-anak, minta makanan. Perempuan tu menangis. Bila perempuan tu menangis, dia kata tak apa, janganlah menangis, aku minta sikit je, kalau tak bagi tak apalah, jangan menangis. Dia kata bukan itu sebab dia, makanan ni halal untuk aku dan haram untuk kamu. La ilaha illallah. Macam mana pula tu? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bukankah ianya halal bagi kamu, halal bagi aku, kita orang Islam, kenapa pula haram bagi aku? Dia katakan, perempuan itu menceritakan yang dia sudah beberapa hari tak makan dengan anak-anak dia. Anak-anak aku lapar sampai ada yang mengangkak dah, yang tak boleh berjalan dah. Jadi aku pergi ke satu tempat tadi, aku nampak ada bangkai kuda. Aku potong sikit daging bangkai kuda tu, aku bawa balik. Mudah-mudahan anak-anak aku hilang kelaparan. Sebab bangkai kan najis, tak boleh makan. Tapi ianya halal untuk aku sebab aku dah tak mudarat sangat. Aku dah lapar sangat, anak-anak aku lapar sangat. Aku kesian tengok anak-anak aku. Maka lelaki ni bergetar badan dia. Haram ke atas engkau wahai wanita? Engkau mengharap, engkau menyembunyikan perkara ini daripada aku, sedangkan aku adalah jiran kau. Maka Allah akan menanyakan kepada aku, Allah akan persoalkan kepada aku, kenapa selama ini aku biarkan kau dengan anak-anak kau dalam keadaan lapar? Maka menangis, dia sedih, dia rasa bersalah sangat. Dia balik rumah dia, semua duit yang nak pergi haji semuanya disedekah pada orang pantai. Dia tak ambil sikit pun. Dia rasa bersalah sangat. Kalau kita mungkin kita bahagi sugalah, ada duit 20,000 kan, ambil 50 bagi lah kan. Ini dia bagi semua. Sebab dia yakin dengan Allah Ta'ala, berkat dia Allah bagi pahala haji untuk dia. Pasal niat dia yang ikhlas tu Allah bagi pahala haji. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, jadi hari ni bila mana Allah uji banyak saudara-saudara kita, baik yang mana daripada seagama dengan kita, sahabat-sahabat yang bukan agama kita, tapi alhamdulillah
banyak di kalangan umat-umat Islam, khususnya di tempat kita lah, yang dilanda dengan musibah dan sebagainya, yang menghulurkan bantuan, yang bagi itu semua. Mudah-mudahan setiap daripada yang menghulurkan bantuan itu Allah bagi ganjaran yang besar di dunia dan juga di akhirat insya-Allah taala. Mereka tidak akan memejamkan mata melainkan dalam keadaan husnul khatimah. Mereka tidak akan terus diberikan mereka tidak akan hidup di muka bumi ini melainkan dalam keadaan dikabulkan segala hajat-hajat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka ada penyakit, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah taala. Jadi setakat itu sahajalah perkongsian yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan kita dapat ambil iktibar bersama, kita dapat ambil pengajaran bersama. Khusus untuk saya yang berkata-kata, yang banyak berkata-kata, yang bercakap ni, lagi banyak yang akan dijawab, yang akan dipertanggungjawabkan depan Allah Subhanahu wa taala. Lagi banyak kita menyampaikan, lagi banyaklah yang perlu kita amalkan. Baik tuan-tuan yang mendengar juga, mudah-mudahan Allah bagi kekuatan istiqamah insya-Allah taala. Allah beri kesihatan yang baik, umur yang panjang, terpelihara daripada wabak, terpelihara daripada bala bencana. Mudah-mudahan Allah angkat darajat tuan-tuan, angkat darajat kita semua yang ada di sini insya-Allah. Ya Allah, jadikan malam ini malam yang mana dikabulkan doa-doa kami, malam yang diangkatnya martabat kami, malam yang diletakkan nama kami di pintu syurga-Mu, masuk syurga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah umat Islam sentiasa hati mereka bersatu. Kuatkanlah hubungan hati para jemaah yang ada di surau An-Nur ini. Masukkanlah An-Nur daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam hati-hati mereka insya-Allah. Jadikanlah siapa yang masuk ke dalam surau An-Nur ini keluar mereka sebagai seorang yang munawwar bercahaya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah bil alamin. Mohon mampun dan maaf kasar bahasa, terkurang bicara, terkurang adab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.